warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar? Sihat-sihat ya? Hari ni kita teruskan lagi perkongsian ilmu live. Akak buat dua juga ya. Ada daripada Facebook dan TikTok. Nak jimat masa, boleh dengar. Siapa-siapa yang masuk Facebook boleh dengar. Siapa-siapa yang di TikTok pun boleh dengar perkongsian ilmu akak ya. So, siapa yang ada? Lili. Hai. Assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, hari ni kita nak kongsi je sembang-sembang. King join, terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih korang join akak punya live. Tak kisah di Facebook dan juga di TikTok. Hari ni kita nak sembang santai. Kenapa semua orang duk cerita pasal nak simpan emas? Terima kasih tahu siapa yang join. Siapa yang belum follow akak di TikTok boleh follow. Kat Facebook boleh juga request friend. InsyaAllah nanti Kak Ita tengok satu-satu ya. Boleh juga kalau di TikTok ni tap like dekat akak punya live ni. Boleh kongsikan juga, sharekan live ni. Facebook pun boleh sharekan live ni supaya lebih ramai orang yang dapat ilmu ni. Mungkin ada yang nak tahu tapi kita sembang. Kalau apa saja korang nak tanya. Selamat pagi Lili. Tanya je apa-apa dekat chat tu, insyaAllah Kak Ita akan baca dan jawab satu-satu ya. Okey, Kak Ita baru mula ni. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni lambat sikit sebab pagi Khamis akak ada kelas talaki mengaji. So hari ni Ustaz ada urusan, so mula lambat. So Kak Ita pun lambat sikit lah hari ni. Baru join semalam, Alhamdulillah. Hana baru join Kak Ita punya live ataupun join apa tu? Dah join Public Goal ke? Alhamdulillah. Okey, kenapa kita nak simpan emas? Okay, kita nak cerita. Kenapa semua orang cakap simpan emas, simpan emas, simpan emas? Yang pertama, semua orang cakap emas ni bila kita simpan, dia akan bantu kita untuk selamatkan duit kita daripada bocor. Dua-dua, Alhamdulillah. Tahniah Hana. Okey. Mengelak daripada kebocoran wang. Kenapa duit tunai kita ni mudah sangat bocor? Tu yang kadang-kadang kita tak perasan sebab rutin kehidupan kita hari-hari ya. Okey, dia bocor ni, wang kita bocor sebab apa? Kita dah terbiasa dapat duit, gaji tu kita spend dulu. Terima kasih Fatin. Join kita spend dulu. Itu yang kita kadang-kadang terlajak. Sebab dia konsep dia kalau nak menyimpan, kita mesti dah dapat gaji tu, kita asing dulu untuk simpanan. Terbaik kalau kita boleh asingkan 10%. Tapi kalau tak untuk mula-mula tak kisahlah. 5% pun okey. Kalau dengan Public Goal nak simpan money RM100 pun dah boleh. RM100 hari ni kita boleh dapat 0.3663. Hari ni dia turun lagi. Semalam 275. Hari ni 1 gram 273. Bagus sangat kalau siapa-siapa nak memulakan simpanan emas. Okey? Emas yang terbaik untuk kita simpan adalah emas tulen macam ni ya. Emas gold bar ni, emas 24 karat ni. Ini adalah emas yang terbaik. Dia ada banyaklah ciri-ciri kerana harga dia, kerana susuk nilai dia rendah. So dia ada banyak. Lepas tu ialah ketulinan dia tu mengekalkan harga dia lebih. Dan yang paling utama, susuk nilai dia rendah dibandingkan dengan barang emas perhiasan emas 916. Okey, terima kasih Zu. Okey, akak baru je mula ni. Okey. Bocor yang kedua, pertama tadi sebab kita galak sangat ya, kita dapat je gaji, kita spend dulu. So kita selalu akan terlajak. Yang kedua, duit ni bila kita ada di tangan, kita memang syok sangat nak berbelanja. Lagi-lagi sekarang teknologi di hujung jari kan, semua online, lagi mudahlah untuk kita nak spend. Tu yang kadang-kadang dia terlajak. Sudahnya bila kita kata nak simpan, habis, tak guna. Okay, terima kasih Hana, sharekan live akak. Okay. Berikutnya kenapa bocor ni? Bocor ni ialah kadang-kadang kita suka berhutang. Itu pun masalah juga. Jadi bila hutang ni, kita sebenarnya kalau kita nak tahu bila kita berhutang maknanya kedudukan ekonomi kita tu dah negatif. Maknanya kita punya perbelanjaan memang kena urus semula. Kalau kita terpaksa meminjam, maknanya memang perbelanjaan income kita tu tak cukup. So kena buat balik, bajet balik mana yang perlu. Kita kena ingat zaman sekarang, perbelanjaan kita kena cari yang perlu, bukan yang kita hendak ya. Sebab zaman sekarang semua benda mahal. Kita dulukan apa yang kita perlu. Okey, yang hendak tu asingkan dulu, abaikan dulu. Okey.
Kemudian kalau dalam keadaan sekarang ni, nak tambah kita ada dua pilihan je lah sebenarnya kalau kita nak berbelanja ikut kita, suka kita kan. Satu, kita kena belajar cari pendapatan tambahan, ataupun yang kedua, kita kena belajar berjimat. Barulah kita akan boleh ada ekstra daripada rutin biasa. Itu dua benda tu yang mana lebih mudah pada kita. Kalau kita rasa kita ada kelebihan, boleh buat online bisnes kan, ramai orang buat kan online bisnes di TikTok, di Shopee, keperluan dana pendidikan. Betul Zu. Jadi boleh jana pendapatan. Benda-benda ikut kemahiran masing-masingnya, tapi ada macam kalau yang suami-suami, yang lelaki-lelaki mungkin lebih suka macam sekarang kan, jadi rider. Terima kasih kat Facebook siapa yang jadi rider Food Panda ke apa, itu pun boleh buat part time sebagai tambahan. Tapi kena ingat kesihatan kena jaga. Jangan kerja sampai lebih pukul 12 tengah malam tu, nanti esok kita nak kerja yang hakiki pula. So nanti kesihatan kita tu akan terganggu. Okay. Terima kasih tahu siapa yang join, siapa yang belum follow, boleh follow akak kat TikTok. Boleh like akak punya video ni, live ni. Okay. Tu ketiga tadi, sama ada kita seronok sangat berbelanja, ataupun kita belanja dulu, kita berhutang, atau kadang-kadang duit kita ni orang hutang tak bayar. Itu pun masalah juga bila kita ada cash di tangan. Alhamdulillah lah kalau kita Allah bagi naluri tak sampai hati. Tapi kadang-kadang tak sampai hati tu dia menjerat diri kita juga. Kita ada dengar banyak cerita kan, dia pinjam, lepas tu dia yang block kita. Betul. Dia pinjam, lepas tu dia yang unfriend kita. Nombor semua dah tukar. Itu masalah juga tu. Itu yang kadang-kadang kita tolong masa dia susah, tapi lepas tu dia dah senang, dia lari. Itu cerita-cerita biasa. Itu asam garam kehidupan. Okay, jadi untuk nak mudah dapat je duit gaji tu, beli emas dulu, simpan emas. Bila dia dah beku macam ni, orang tanya, minta maaf, saya tak ada tunai. Kan senang kan? Maknanya kita tak tipu. Maknanya duit kita dah selamat jadi emas. Ataupun yang terakhir, kalau kita silap pelabur, kita silap melabur, itu pun juga boleh menjahanamkan, membocorkan duit kita. Kenapa yang kita kata duit selalu bocor, bocor, itu juga akan jadi masalah juga kalau kita salah pilih. Jadi kalau kita nak melabur apa-apa, dapatkan ilmu dulu, cari buku, baca dulu. Apa yang kita nak, akak teringat akak ada attend satu kelas Tuan Azizi Ali, rasanya semua orang kenal kan. Dia kata kalau kita nak buat apa-apa satu-satu pelaburan ni, sebelum kita buat keputusan, cari baca sekurang-kurangnya 10 buku. Terima kasih Hana. Sekurang-kurangnya 10 buku. Kita rasa kita dah mahir, kita dah tahu mana salah dia punya apa, Mak Saleh kata do's and don'ts dia kan. Apa yang boleh, apa yang tak boleh, barulah kita kita masuk dalam, kita nak cuba dalam bidang apa yang kita baca tadi tu. Tapi kalau kita tengok macam tak ni, jadi daripada 10 buku tu, insya-Allah kita dapat apa ilmu yang kita nak mulakan pelaburan tu. Itu antara kenapa duit kita selalu bocor, dan bila dia tunai, dia memang itulah masalah utamanya. Sebab itulah kenapa kita beralih kepada simpan emas. Okay? Yang kedua, nak mula beli emas ni tak payah ribu-ribu. Di Public Gold kita boleh mula serendah RM100. Ataupun dia bagi kita pilihan ikut kita punya kemampuan. Terima kasih Hana bagi akak Rose. Ikut kemampuan kita, ada banyak, kita terus beli banyak. Kita ada sikit, kita mula sikit. Okay? So dia ada pilihan. Dia ada banyak option dekat Public Gold ni. Kita nak ikut kita punya bajet kita lah. Kalau macam siapa yang belum bermula, Kak Ita sarankan buka account gap tu. Boleh mula 100. 100 ni kita bukanlah kata tak banyak, tapi kalau kita nak mula, kita asingkan dulu daripada duit gaji kita tu, kita tak rasa sangat. Lagipun dia online kan, kita dapat gaji, kita tolak terus-terus, kita tak rasa. So bulan kedua nanti kita masuklah pula lagi 100. Kalau kita rasa kita dah boleh align dah dengan kita punya perbelanjaan tu, tiap-tiap bulan kita asing, tambah. Mungkin daripada mula 100, kita boleh pula, mungkin bulan ketiga kita dah boleh terus masuk 1 gram. Contoh macam tu. Itu cara kita nak mendidik habit menyimpan.
Sebabnya apa tahu, kita kalau tiba-tiba excited, oh betul lah aku naik sedebuk, kita masuk ni, lepas tu kita akan diam. Sebab kita rasa kan kalau tiba-tiba masuk seketul 10 gram ni, 10 gram ni hari ni 27, 3, berapa kalau dekat website ni, akak tengok ya. 27, 26. Kita dah masuk tu, terima kasih Abdul Khalid join. Lepas tu kita diam setahun tak tambah pun tak ada makna juga. So lebih baiklah 100 atau 1 gram secara konsisten. So public gold dia ada banyak pilihan. Sama ada kita nak mula 100 di gap, kita nak beli terus ikut bajet kita, ataupun kalau kita ada bajet bulan-bulan kan, kalau kita masih bekerja, kita beli fizikal macam ni, kita buat pilihan untuk bayar secara patuh syariah 10 kali easy payment. Maknanya kita lock harga hari ni. Kalau harga hari ni cantik kan 273, kita terus lock. So bulan-bulan kita bayar je 273, 273, 273. Kita ni manusia memang dia lemah lah bab-bab nak menyimpan ni. Tapi bila kita ada unsur-unsur paksa ni, dia jadikan kita berdisiplin. Contoh yang paling mudah, kalau kita beli kereta lah kan, kita takut nanti kereta kita kena tarik, bulan-bulan kita bayar. Sudahnya sampai tunai. Sama juga dengan rumah. Kita tak nak rumah kita nanti kena lelong, bulan-bulan kita bayar. So kita jadikan habit tu, disiplin tu dalam menyimpan. Maknanya kita lock siap-siap hari ni. Kalau 1 dinar, ni 1 dinar akak ni kan, 1 dinar ni 4.25 gram. Okay, cantik kan? 1 dinar ni harganya hari ni dengan harga 1159. Maknanya kalau kita bahagi, kita bayar 10 kali easy payment, kita hanya membayar 115 atau 116 sebulan. So dia sangat mampu milik lah, insyaAllah. Kalau dalam 100 plus ni untuk mula-mula dia mampu. Dia tidak membebankan. Terima kasih siapa Citizen. Okay, yang join akak boleh sharekan live akak ni ya. Ramai nanti orang dapat ilmu. Okay. So dia ada banyak pilihan. Kita tengok kita punya bajet dia. So dia memudahkan. Dah lah dia semua online 24 jam sehari. So bila-bila saja nak bayar pun tak kisah. Kalau macam kata kita lock harga tu hari ni 18 hari bulan kan. So nanti 18 bulan depan kita bayar lagi. Kalaulah ada rezeki, dapat bonus ke, tiba-tiba sale kita buat online tu naik berganda, boleh je bayar lebih dari sekali dalam 1 bulan. Katalah kalau kita ada extra budget, kita bayar 2 installment dalam 1 bulan. Cepatlah sikit habis, cepatlah kita dapat emas kita ni. Macam tu. So itu yang kedua, maknanya apa, kita boleh mula dengan serendah RM100. Ramai juga ni emas ni adalah simpanan jangka panjang tau. Jangan beli hari ni esok nak jual. Belum dapat untung. Tetapi kan kita kata emas ni kita boleh tunaikan segera. So kalau memang kita sesak, tak ada orang yang larang kita nak jual. Okay? Sebab Kak Ita cerita ya, Kak Ita ada pengalaman seorang sahabat, ibu tunggal. Dia baru je selesai habis dia punya dinar easy payment 10 kali ni. Allah uji dia, anak dia ada masalah kesihatan kan. So dia terpaksa lah, walaupun ketika tu dia belumlah dapat untung, tetapi selepas habis 10 bulan tu alhamdulillah harga dah okey sikit, dia tak rugi. Dia tak rugi banyak kan, sebab bila kita jual emas ni kan dia ada spread tu maknanya perbezaan harga jual harga beli. So macam senang bahasa dia, susut nilai. Sebab itulah kita kena ambil masa lebih daripada at least 2 tahun ke atas. Lagi lama lagi bagus, lagi naik harganya. Even kalau dah tolak spread pun kita tetap untung. So kawan ni, kakak ni, dia jual. So ayat dia tu membuatkan akak rasa, akak kena share dengan ramai orang. Dia cakap apa? Tak apalah, Dia kata akak tak untung pun tak apa, tapi at least akak dapat tunai ni segera, dia kata. Kalau nak meminjam-minjam, siapa nak bagi 1,000? Betul kan? So bila dia dah ada benda ni, dia terus jual. Sebab dia kata, hai, siapa kat Facebook, siapa yang join dekat Team Faris, terima kasih tau. Dia kata, emas dia kan dia dah habis bayar, so dia jual. Dia kata tak apa, nanti dia mula EPP baru. Dia kata sebab dia tak nak nanti kalau dia arahnukan. Sebenarnya kalau kita ada pendapatan bulanan, kita jangan jual, kita arahnukan. Nanti ada duit kita tebus balik, macam tu. Tapi sebab kakak ni dia ibu tunggal, dia tak ada pekerjaan tetap, dia meniaga kuih. So dia risau kalau nanti dia tak boleh nak tebus balik, so dia jual. So alhamdulillah dah selesai masalah dia.
Sekarang dia dah memulakan balik EPP yang baru. Macam tu. So, bila kita ada sesuatu, ada benda, ada aset, ada harta ni, kita senang nak buat keputusan sendiri. Sebab itu hak kita, harta kita kan. Ya betul lah, masa tu masa kita susah ni kadang-kadang baru kita tahu senang tak senang kita nak meminjam. Kadang-kadang bukannya saudara mara, adik-beradik ataupun kawan kita tu tak bagi, mereka pun susah. Betul. Mereka pun susah sebenarnya. Bukan dia tak nak bantu. Kita kena faham macam tu tau. So lebih baiklah kita buat persiapan sendiri supaya kita ada simpanan untuk kes-kes kecemasan. Simpanan yang paling utama sebenarnya adalah untuk dana kecemasan. Okay? Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku besok. Sebab tu orang tua-tua dah cakap dah, sediakan payung sebelum hujan. Esok kita tak tahu apa akan berlaku kan. So benda-benda tu memang kita tak jangka ya. Allah nak uji, kita tak tahu. So kita kena be prepared. Okay. Boleh mula kecil dibandingkan dengan akak tak nafikan lah, ramai juga kan yang buat pelaburan hartanah kan. Maknanya dia beli rumah, simpan, sewakan ke dapat income bulan-bulan. Ya betul, akak tak nafikan. Tetapi kita kena ingat, nak beli rumah mana boleh 100 kan. Beli rumah mesti ribu-ribu sedebuk. Rumah sekarang pun dah mahal. Kalau katalah kita beli rumah 250,000 ke 300,000 ke, apa Hana ni Ubi, saya memang kurang faham bila nak beli dan bila sesuai nak jual. Okey. Dia Hana, emas ni dia simple je. Pelaburan jangka panjang. Hana beli, Hana simpan. Tapi dalam waktu menyimpan tu tambah. Hana simpan minimum 2 tahun. 3 tahun. Lebih lama lebih bagus. Maknanya dalam erti kata lain, Hana set target, Hana nak simpan untuk apa. Itu sebenarnya cara terbaik macam mana kita nak berjaya menyimpan emas ni. Kita target, contoh ya, kata Hana nak jadikan emas ni sebagai deposit rumah pertama. Contoh ya ni, Kak Ita bagi contoh. Katalah kita target untuk rumah 300,000. Macam tu. So kalau 300,000 kan kita nak bayar deposit kan 10%. Kan 10% tu 30,000. So 30,000 tu, alamak Kak Ita tak ada calculator pula hari ni. 30,000 tu kita bahagilah dengan harga hari ni 273. Katalah kita dapat 130 ataupun 140 gram. Kita tak ada calculator. So kita nakkan tu untuk target berapa tahun? Katalah 5 tahun. So 130 gram tadi tu kita bahagi 60 bulan. So bila kita bahagi 60 bulan, nak sebulan kita kena simpan berapa? Untuk kita nak dapat 5 tahun akan datang 30,000 untuk nak bayar deposit rumah. Macam tu. Jadi kita dah tahu tu, katalah sebulan kena ada 2 gram ataupun 3 gram. So kalau pasangan yang ada dia dah berkahwin, kongsilah dengan suami ataupun dengan isteri seorang 1 gram. Kalau nak perlukan 3 gram sebulan, seorang 1,5 gram. Macam tu cara dia. Tapi kalau kita seorang, mungkin kita kena adjust lah. Kita tak boleh lah 5 tahun mungkin sebab pendapatan kita belum besar. Mungkin kita adjustkan mungkin 7 tahun atau 8 tahun supaya per gram bulanan kita nak simpan tu kurang sikit. Tetapi kita simpan je. Bila katalah ada lebih, kita masuk lebih. Cuma jangan berhenti. Hana jangan berhenti menyimpan. Masuk. Selagi kita belum ada keperluan mendesak, tak ada emergency, kita jangan jual. Itu je. Tetapi kalau perlu, di situlah bergunanya simpanan emas kita. Kita boleh arahnukan. Kalau kita bekerja, ada gaji bulan, Kak Ita cadang kita arahnukan sahaja. Arahnukan di public gold, upah simpan dia 1% je sebulan. So kita boleh tebus balik. Maknanya kita dapat balik lah kita punya emas. Kalau kita jual, gone lah. Dah rugi. Bukan rugi apa. Maknanya kita kena mula balik lah. Tapi apa-apa pun tak ada betul, tak ada salah. Dia ikut kepada sendiri punya keadaan keuangan tau. Kita kena ikut diri kita. Kalau kita memang boleh tebus, masukkan arahnu. Tapi kalau kita rasa macam ni rasa macam susah, jual terus. Macam kakak yang Kak Ita cerita tadi tu kan.
Jual terus, mula balik. Tak ada masalah. Okay? Sebab kita kena ingat, kita menyimpan ni memang kita nak guna. Kita nak simpan ni memang kita nak guna. Cuma, kenapa kita tukarkan jadi emas? Dia banyak membantu kita membiasakan, mendisiplinkan diri dengan menyimpan. Sebab satu, bila dia dah beku, kita tak adalah sewenang-wenangnya nak bayar online, shopping online. Kedua, bila dia dah beku ni, kita nampak emas ni cantik. Emas ni cantik. Sebab tu Allah tulis dalam Al-Quran, siapa yang mengumpul emas dan perak ni tak bayar zakat, azab Allah tu sangatlah pedih. Sebabnya Allah dah tahu naluri manusia ni, bila dengan emas, dengan benda cantik ni, dia akan jadi tamak. Maksudnya, terima kasih Hidah, hantar send bunga, dia jadi tamak. Dia rasa sayang. Zakat 2.5% tu pun dia tak nak bayar. Tu sebab tu Allah letak dalam Al-Quran azab. Tetapi kena ingat, jangan salah konsep. Kita nak betulkan kalau ada yang tak faham. Zakat ni bukan sewenang-wenangnya kita kena bayar. Kita dah simpan, kalau dinar ni mungkin 20 dinar, 20 ketul ni. Barulah kita layak membayar zakat. Sebab zakat ni dia punya nisab 85 gram. Ni kalau yang 10-10 ni, kita kena ada 9 ketul. 9 ketul, baru kita boleh bayar zakat. Dan 9 ketul ataupun 20 keping ni, kita kena simpan setahun. 12 bulan. Dia zakat ni dia kena dua-dua. Cukup 85 gram dan simpan setahun. Dia bukan salah satu. Cukup dua-dua syarat, baru kita bayar 2.5%. Nilai emas kena tengok masing-masing pusat zakat negeri masing-masing. Dia tak sama. Berbeza sedikit, dia tak sama. So kalau kita rasa kita dah cukup 85 gram, dah simpan setahun, tengok website mana-mana pusat zakat. Sekarang zakat dah boleh bayar online kan. Dia orang akan tulis kat website tu harga semasa emas. Kita kalikanlah 85 gram kita tu dengan harga yang tertera di website. Bayarlah online. Selalu kalau tak silap kita, kalau 85 gram tu, kalau di Selangor, anggaran dalam 20 lebih ribu macam tu. Emas 916 pun sama ya jumlah? Tak. Emas 916 tak sama. Okay? Hidah tak sama ya. Kalau di Selangor ni, maaf kalau akak salah, tapi tengok dekat website. Emas perhiasan kita kena ada 400 gram. Sebab emas perhiasan ni kan emas yang kita pakai. Tapi lain negeri lain. Salam. Terima kasih Iza. Alhamdulillah. Siapa namanya? Kak Ita tak nampak tak ada nama user ni kan. Okay. Emas perhiasan pun kena zakat. Okay. Tetapi sama konsep. Kena cukup nisab dan Ain. Hai. Assalamualaikum Ain. Terima kasih join Kak. Okay. Terima kasih Noreha join. Dia maknanya, tengok dekat website. Masuk dekat website negeri masing-masing, website pusat zakat. Kalau tak silap Kak Ita, di Selangor 400 gram. Maknanya, hai Farah. Maknanya, berapa harga emas hari ni? Hari ni emas tulen ni, emas 24 karat ni, 1 gram 273. Ya Farah, memang terbaik. So, Ain kalau belum mula, boleh mulakan hari ni. Tak sama, ya betul. Dia beza. Emas 24 karat ni, emas 999 dan emas perhiasan ni kan, yang kita pakai ni, dia lain. Dia punya nisab tak sama. Sebab nilai dia pun tak sama. Kan kalau macam hari ni, kalau siapa pergi, Kak Ita dah lama tak pergi kedai emas, tak tengok harga, tapi boleh tengoklah dekat website. Website Public Gold, dia ada satu lagi under anak syarikat dia, PG Mall. Dalam PG Mall tu ada PG Jewel. Itu pun dia jual barang kemas. Boleh tengok kat situ harga per gram. Tapi emas ni, kalau korang tak nak tahu ya, emas ni adalah satu-satunya bisnes ke harga yang memang kerajaan tak pantau. Dia letak harga berdasarkan apa kita panggil persetujuan. Dia letak harga, kalau kita nak beli, jadilah. Sebab tu kita tengok lain kedai, lain harga. Ni Kak Ita cerita pasal emas 916. Okay, sama juga dengan emas 999 ni. Kalau di Public Gold, Kak Ita diberitahu antara yang terendah. Okay, harganya rendah dan nanti kalau nak jual balik, spread dia pun rendah. Lagi besar kita beli gram ni,
lagi rendah. Di public gold spread dia susut nilai dia antara 7 ke 9% sahaja. Kalau emas perhiasan, siapa-siapa yang nak menyimpan dalam bentuk emas perhiasan, kena pastikan simpan, Kak Ita rasa minimum kena simpan 10 tahun. Sebab spread dia tinggi. Spread dia susut nilai barang kemas kalau kita jual ni, dia boleh mencapai sampai 30%. Mungkin 40%. Dia tengok mungkin kalau emas kita tu dah lama ke, dah uzur, design dah outdated. Dia benda ni terpulang kepada kedai emas. Okay. Terima kasih Hida. Terima kasih Cik Anjoy. Dia tengok kedai emas. Dia tak ada. Dia ada sepakat sesama dia je lah. Dia tak ada kata, oh macam ayam kan. Orang letak berapa harga shilling. Macam tu. Dia tak. Emas ni, dia tak kawal benda tu. Emas ni dia sesama dia je. Hai Farah. Okay. So itu beza zakat tadi, emas tulen dan emas perhiasan. So Kak Ita nasihat cadangkan masuk website negeri masing-masing. Kat situ dia mesti dalam page pertama tu dia dah tulis dah berapa. Tetapi jarang lah kot, kecuali mungkin yang memang peminat tegar barang kemas kot yang layak jadi pembayar zakat barang kemas 916 tu. Sebab kalau 100 gram ni tak ramai. Tetapi ada yang memang dulu Kak Ita ada seorang kawan, dia tak tahu juga, macam akak lah, dia tak tahu pasal ada gold bar emas tulen ni kan. Dia berniaga, so dia memang akan gunakan emas dia untuk dia arahnukan bila dia perlu modal. Macam dia berniaga kuih kan, bila nak raya kan dia nak kena buat stok. Dia kena buat stok, jadi tak perlu duit selonggok. So dia akan arahnukan lah dia punya barang kemas. Dan dia ni, kawan akak ni, dia kalau beli memang dia beli sekali besar-besar. Dia punya barang kemas memang 100 gram ke atas. Sebabnya dia kata kalau kecil dia nak bawa banyak sangat ke arahnu untuk nak dipajakkan, nak diarahnukan. So dia beli besar-besar. Dia bisnes. So okey lah. Kalau macam kita-kita ni yang pakai sekadar seutas gelang, seutas rantai, Kak Ita rasa payah sikit lah kita nak mencapai nisab nak cukup 400 gram tu. Tapi apa-apa pun tengok dekat website tau. Nanti takut akak cakap salah. Okay? Jadi tengok harga semasanya pun ada di website. Berapa nisabnya pun ada di website. Tetapi mesti kena cukup haul. Kena simpan jumlah yang dia dah sebut tadi tu selama 12 bulan. Itu syarat. Kalaulah sebelum 12 bulan kata ni tadi kan, kita dah kumpul kan, kita buat EPP 1 dinar, berjaya dapat 20 keping. 20 keping tu insyaAllah memang dah lebih daripada 85 gram. Tiba-tiba baru kita simpan 4 bulan, Allah uji, ada masalah. So kita terpaksa jual 2 keping. Jadi dah tak cukup lah. Dah tak cukup lah 85 gram kan. So bila dah tak cukup, maksudnya kita kena mula balik. Farah free ke nak join live akak invite nak ke kalau Farah free, Farah ni nanti akak approve. Boleh juga sembang-sembang pasal emas. Okay, sebab ini dah nak waktu kerja. Takut yang nak kerja ni tak free waktu-waktu ni kan. Kak Ita dia akan berhenti dalam pukul 8.30 macam itulah. So siap-siap untuk bergerak ke office. Okay, kalau Farah boleh join, hantar ni nanti akan approve. Okay, so cerita tadi maknanya kalau katalah kita dah cukup 85 gram, belum sempat setahun, baru simpan 4 bulan ke 5 bulan, kita terpaksa jual, kita terpaksa guna, kita kena mula balik. Tambah balik cukup lagi 85 gram, baru kira balik 12 bulan daripada tarikh yang dia cukup tadi. So dia bukan sewenang-wenangnya macam tu. Jadi kalau ada yang cakap, kau simpan emas, kau kena bayar zakat tau. Tu mitos. Memang kena bayar zakat, tapi explain lebih sikit supaya jangan menakutkan orang. Sebenarnya bayar zakat ni kena jadikan azam tau. Jangan takut. Sebab Allah dah kata zakat ni menyucikan harta, menyuburkan harta. So bila subur, kalau kita tengok pokok-pokok kita kan, bila kita bagi baja, kita subur, dia akan lagi subur, lagi banyak. Sebab tu bila kita bayar zakat harta kita,
harta kita akan berkembang lebih banyak. Dan korang kena ingat, bukan emas saja kena bayar zakat. Kita bekerja pun kita kena bayar zakat pendapatan. Kita ada simpanan dalam tabung haji. Tabung haji tak, tabung haji sebab dia dah tolak siap-siap ya. Kalau kita ada simpanan ASB ke apa dalam bank kita tu pun, ada limit cukup berapa puluh ribu bersamaan dengan nilai emas juga, dia punya kiraan. Simpan setahun juga ataupun dalam dia kalau Kak Ita pernah tanya pegawai pusat zakat hari tu, dia kata dia tengok jumlah tertinggi dalam buku bank kita tu, dalam akaun kita tu. Kalau kita pernah ada banyak tu, maknanya kita kena bayar zakat. Tapi apa-apa pun, suka akak menyarankan pergi ke mana-mana pusat zakat walk-in. Pegawai-pegawai pusat zakat tu dia sangat friendly. So, jangan risau. Pergi tanya. Okay. Apa lagi nak cerita? Okay, dia boleh mula selain apa tadi, kenapa kita simpan emas? Pertama, membantu kita mengawal kebocoran wang. Yang kedua, kita boleh mula serendah RM100 kalau di public gold. Tapi itu option, itu cadangan. Kita boleh mula ikut bajet kita, okay? Kemudian apa lagi? Simpan emas ni, kita je tahu. Selagi kita tak cakap dengan orang tak tahu emas kita banyak mana. Kita je tahu. Tetapi, ni tetapi lagi ni. Kak Ita sukalah mensarankan ni, siapa-siapa simpan emas, sila maklumkan kepada salah seorang waris. Tak kisah sama ada emas tu di tangan ataupun emas tu di dalam account gap. Sebab public gold kan dia ada account gap. Account gap tu bestnya, kita simpan dalam tu, public gold tak charge upah tau. Tak ada charge upah simpan. Kita simpan berapa banyak kilo pun tak kisah. Berapa tahun pun tak kisah. Kita je monitor. Dah cukup ke tidak untuk kita nak bayar zakat, kita bayar. Tapi dia dekat dalam tu, public gold tak kisah berapa banyak, berapa lama, tak ada charge. Okay? Dia ada pro and cons-nya lah. Ada kelebihan dan kekurangan simpan biar dalam gap tu. Satu, kelebihannya kita tak payah risau hilang sebab emas kita dekat dalam account gap tu dilindungi insurans dan disimpan di public safe. So maksudnya, na'udzubillah, ditakdirkan apa-apa berlaku pada syarikat, kita boleh tuntut emas kita di public safe. So emas kita diinsurankan, emas kita selamat. So itu kita tak perlu risau. Itu satu kelebihan. Kedua, dia tak charge upah. Berapa lama kita nak simpan pun okey, berapa kilo kita nak simpan pun okey. Itu lagi kedua. Yang ketiga, dia online. Kita nak tambah boleh, kita nak jual boleh, kita nak rahnu boleh, semua online. Itu kelebihan-kelebihan account gap. Kalau siapa yang belum tahu, boleh klik link kat bio akak tu, WhatsApp Kak Ita, nanti Kak Ita bantu. Dia mudah, nak daftar percuma. Daftar tak sampai 1 minit. Isi je maklumat diri, nama, nombor IC, email dan nombor telefon. Lepas tu pilihlah branch mana yang terdekat dengan kita, submit. Senang, terus dapat PG code. PG code tu adalah ID kita. Nanti kita berurusan dalam apa juga urusan account kita di public gold tu menggunakan PG code tu tadi. So kita kena simpan screenshot sebab dia automatic. Kita submit je, dia akan terus datang. Sistem tu akan terus reply kita, okay, pendaftaran berjaya, successful. Ni PG code. So kita terus screenshot, simpan PG code number tu. Kemudian kita tengok phone kita, cari SMS daripada public gold untuk aktifkan account. Aktifkan account tu sekaligus kita buat password. Senang sangat, kita buat je password yang simple-simple, nama kita ke apa, senang. Maknanya kita dah ada password, dah boleh login. Login public gold punya website www.publicgold.com.my kan Hana, betul kan? Hana semalam daftar online. So dia senang sangat nak beli online. Terima kasih siapa yang join tu, cerah mah. Okay, terima kasih tau. So dia semua online, dia mudah sangat. Maknanya macam Kak Ita ni kan yang dah berusia 50 lebih, belajar slow boleh dapat. Korang yang Gen Z ni mestilah lagi cepat, lagi pantas. Alhamdulillah, tahniah Hana. Dia mudah sangat memang betul. So Hana, kalau ada apa-apa masalah, semalam Hana daftar dengan siapa, boleh hubungi dia tau.
InsyaAllah dealer-dealer public gold macam Kak Ita ni helpful. Tanya je. Tapi kalau Hana nak tanya akak pun okey, tak ada masalah. Akak okey, akak suka je nak jawab. Apa nak tanya, kalau kata tadi baru kan, tak pandai lagi, boleh tanya akak, tak ada masalah, okey. Apa lagi? Kenapa kita simpan emas? Tadi akak ulang balik, dia membantu kita elak duit kita bocor. Kita boleh mula rendah. Lepas tu kita je yang tahu. Yang kalau yang memilih untuk simpan fizikal di rumah pun bagi tahu. Tadi kan Kak Ita cakap kalau kita simpan di akaun kena bagi tahu waris. Kalau kita di tangan pun kena bagi tahu waris. Yang terdekat yang kita percaya. Takut kita lupa letak mana. Risiko emas di tangan ni adalah bila kita lupa. Lupa dia tak boleh ingat, habis macam tu je. Tapi kebaikannya, tadi akak dah cerita kebaikan kalau akaun letak duit emas letak di akaun Gap. Kalau di tangan, dia dah ada kat tangan. Kita nak jual, kita nak arahnu, kita nak jadi cagaran, senanglah kalau macam malam-malam kan arahnu tutup, kita emergency nak guna duit. Kita cari kawan baik kita ke, saudara mara kita ke, kita letakkan emas kita ni. Minta advance dulu. Aku pegang dah aku punya dinar ni contoh. InsyaAllah kawan tu akan bagi. Sebab kita ada cagaran. Itu dah macam option terakhir lah. Kalau macam katalah malam-malam kan kita nak segera, memang payahlah arahnu tutup. Macam public gold pun sistem tu dia terimalah kita punya permohonan nak arahnu tu tapi duitnya akan masuk bila dia dah proses keesokan harinya macam tu. Tapi senangnya dia di tangan ni kita nak buat apa-apa pun boleh. Lagi yang berikutnya adalah selain daripada tadi kita je yang tahu, tapi kena bagi tahu waris. Yang berikutnya, semua orang boleh simpan emas, especially di public gold. Dengan serendah RM100 tu, Kak Ita rasa semua orang boleh. Dia tak kisah peringkat umur. Ya, maknanya anak kita, siapa yang baru dapat baby, dah ada je nombor surat beranak tu atau birth cert, ataupun dulu kan ada MyKid, dah boleh daftar. Boleh daftar dah boleh mula simpan. Kalau siapa-siapa saudara mara datang jenguk ziarah baby, bagi hadiah-hadiah dekat baby tu, kumpul, masukkan dalam akaun Gap tu. Tapi akaun junior untuk baby, kita hanya memang tak boleh beli fizikal seketul ni buat EPP, tak boleh. Dia hanya melalui akaun Gap. Dah kumpul dalam Gap, baru kita boleh keluarkan emas fizikal. Okay, dia adalah dia punya terms and condition, tapi tidak menyusahkan. Okay. So yang ada anak tu tadi ingat tak kawan Kak Ita kata untuk dana pendidikan. So Kak Ita memang suka cadangkan daftar untuk anak-anak daripada sekarang, daripada kecil, istiqamah, konsisten je masuk 100 ke 1 gram ke. InsyaAllah sampai masa anak kita umur 17, 18 nak masuk universiti, kita dah ada cukup dana untuk anak kita masuk universiti, okay? Ya betul, kadang-kadang Allah rezekikan anak kita bijak, boleh dapat beasiswa. Tetapi pengalaman Kak Ita ya, nak daftar memang kena guna duit kita sendiri dulu. At least sedebuk lah ribu-ribu tu, walaupun tak besar ribunya, tapi mesti nak selonggok. Dan dah daftar semua nanti, anak dah belajar, dapat result bagus, barulah boleh mohon beasiswa. Tetapi kalaulah kita dah ada dana sekarang, anak kita yang mungkin tak berapa nak bijak, dah tak perlulah pinjam PTPTN kan. Kita dah ada dana untuk dia kan. So kita bayar je yuran pengajian tu. Tak payahlah anak tu nak memulakan kehidupan nanti bila dah kerja, terpaksa nak mula-mula kerja dah kena bayar hutang. Kita dah melalui, ini azam, kalau macam Kak Ita ya, azam. Bila kita dah melalui, Waalaikumsalam Mariam, apa khabar? Kita melalui zaman susah, betul. Kita belajar, ialah kita background family masing-masing kan. Habis-habis je belajar nak kena bayar PTPTN. Betul. So kalau kita dah melalui, nak mulakan hidup, struggle. So apa yang kita boleh bantu anak-anak kita, bantu. Supaya mereka memulakan kehidupan dia lebih smooth, lebih mudah. Maknanya, kerja, dah boleh dapat gaji penuh, dah boleh memulakan kehidupan, dah boleh dia boleh ikut rutin kita menyimpan untuk anak-anak dia pula. Macam tu. So apa pun yang kita lalui, yang mana tak elok tu kita stop. Kita berhenti,
kita mulakan yang baru dan kita ajak anak-anak kita ni, generasi akan datang, keluarga mereka mulakan kehidupan baru menyimpan. Kena menyimpan. Dia bukan ada lebih baru simpan. Tak, itu salah. Sebab tu kita selalu gagal menyimpan. Menyimpan ni dapat duit, gaji, kena asing, simpan dulu. Barulah dia boleh berjaya. Dia benda yang paling simple ya, kalau kita tanya diri kita sama ada kita boleh menyimpan ke tidak. Berapa tahun kita kerja? Katalah kita dah kerja 5 tahun. Ada tak 5,000 dalam akaun? 5,000. Itu benda yang paling simple. Kenapa Kak Ita tanya macam tu? Maknanya kalau 5 tahun kita kerja, ada 5,000, kita berjaya menyimpan setahun 1,000. Betul? Kalau kita bahagi balik 12 bulan, 1,000 tu sebenarnya anggaran dalam RM83.30 lebih sen saja. Betul? Tetapi berapa ramai orang yang gagal? Padahal RM80 lebih je kan sebulan. Berapa ramai yang gagal? Itulah yang menunjukkan majoriti kita gagal menyimpan tunai. Sebab tu kita mesti kena mula buat baru, buat azam baru, mula simpan emas. Sebab emas ni dia aura dia lain macam. Korang yang belum mula tak tahu. Cuba dulu. Cuba keseronokan nak menambah, nak buat habit menyimpan tu, dia lain macam. Macam tu kita nampak ni cantik, kita memang akan terus simpan. Sebab tu Kak Ita suka cadangkan penyimpan-penyimpan baru ni, bila korang kalau ada bajet, mulakan dengan 1 gram. Nampak tak? 1 gram kad ni, bila kita simpan dalam wallet, kita nampak, kita syok tau. So kita nak tambah lagi. Lepas tu lagi Public Gold, dia ada banyak design ni. Design ni buat kita, nak tambah lagi. Bulan depan nak design ni. Bulan depan nak design ni. Dia ada satu keseronokan untuk nak menyimpan. Dia ada lain macam dia punya aura. Dekat Public Gold dia ada banyak design. Kak Ita pun ada banyak jugalah, kumpul satu. Ini edisi Hari Raya yang baru lepas. Ini semua 1 gram. 1 gram ni kita boleh beli direct. Tapi dia akan lebih mahal. Jadi Kak Ita suka korang masuk dalam akaun Gap. Masuk dalam akaun Gap, lepas tu keluarkan 1 gram. Cuma dalam akaun Gap, kita kena letak ekstra 1 gram sebagai pengaktifan. Kalau tak nanti kita nak masuk balik, kita kena bayar pengaktifan RM50, rugi. So kita masuk 1 gram, cukup 2 gram, keluarkan 1. Cukup 2 gram, keluarkan 1. Kak Ita ada beberapa lah juga ni. Banyak. Banyak. Sebabnya dia jadi seronok tau. Bila dapat banyak-banyak design ni, kita jadi seronok. Kita jadi macam excited nak tambah macam tu. So Kak Ita suka. Maknanya kalau siapa yang dah ada account Gap tu, isi 2 gram, keluarkan 1. Simpan. Selebih tu nanti barulah kita nak kumpul jadi 4.25 gram, jadi Dina ni ke baru keluarkan. Macam tu. So ikut. Kalau tak nak keluarkan, biar sahaja dalam akaun tu pun tak apa. Macam kita cerita tadi kan, tiada charge upah. Public Gold tak charge upah. Okay? Tapi kalau nak keluarkan, keluarlah. Sebab mentor keuangan dalam kami ni, Tuan Zulkifli Syafiee memang cakap, dia kata yang terbaik adalah emas fizikal di tangan. Kenapa? Bila terjadi apa-apa, emas ni kan kecil. Kita boleh bawa je. Kalau katalah kita kena berhijrah, kita terpaksa pindah ke apa, di tangan kita dah boleh terus bawa. Betul tak? Bukanlah maksudnya di dalam akaun tu kita tak boleh bawa. Cuma dia kan bila kita pindah, kalau dalam negara masih okey lagi. Sebab kita ada banyak branch kat Malaysia ni, ada 18 branch. Kita boleh ambil kat mana-mana branch. Tapi kalau ditakdirkan kita kena berhijrah ke luar negara, dia akan jadi masalah nak withdraw lah. Macam tu. Sebab tu kalau elok keluarkan, simpan di tangan. Tapi dia di online, kalau kita nak simpan je dalam tu, bila-bila kita balik semula baru kita withdraw pun okey. So dia ada banyak pilihan yang sangat sesuai dengan setiap kita. Kita pilihlah apa yang sesuai. Okey. Semua boleh simpan tadi tu juga termasuk ya, kita nak cakap. Kita tak tahu sejarah hidup masing-masing. Kan ada dulu-dulu bila ramai sangat anak-anak muda pergi sambung belajar kat luar negara, kita ni lah makcik-makcik ni jadi guarantor. So tak pasal-pasal bila balik ataupun anak gagal belajar, kita pula jadi guarantor ni tak pasal-pasal declared muflis. Banyak kes kan?
Tapi sekarang mungkin dah kurang lah sebab bank dah ada macam-macam dia punya guideline, terms and condition. Tapi dulu zaman-zaman Kak Ita ramai. So, bila kita muflis kan kita dah tak ada nak buka account, kita tak boleh nak buat pinjaman. So, kumpullah harta melalui emas, simpanan emas ni. Buka account Gap, tak kisah apa latar belakang, berapa umur, siapa kita. Buka, isi simpan, isi koma. Konsisten keluarkanlah berapa banyak yang kita nak. Kumpullah berapa banyak yang kita nak. Kalau katalah kita nak beli sesuatu dengan simpanan emas ni, bila harga dia naik nanti, lepas 5 tahun ke 6 tahun, 7 tahun, jual, kita belilah harta kita tu cash. Kalau dah susah sangat nak buat pinjaman kan. So, account Gap di Public Gold ni semua orang boleh buka. Tak ada limit, tak ada had ya. Akaun percuma sahaja. Okey. Dan yang terakhir tadi Kak Ita pun dah ceritakan ya, emas ni senang ditukar menjadi tunai. Maknanya kita pergi Ar-Rahnu kita boleh dapat tunai segera. Nak jual pun boleh. So sebab tu ramai orang kata emas ni adalah tunai, cuma dalam bentuk emas beku. Sebab kalau dia dalam bentuk tunai, dia akan mudah sangat bocor. Kita mudah sangat nak klik kat bank kita tu untuk bayar belian online. So, dia membantulah. Dia membantu untuk kita ada disiplin menyimpan. Okay? So, itulah antara akak ulang balik ya. Antara sebab-sebab kenapa kita pilih emas daripada tunai ya. Satu tadi kita kata, dia membantu kita mengawal kebocoran wang, menjadikan habit disiplin menyimpan tu lebih mudah bila kita simpan emas. Sebab aura emas ni lain macam, korang kena cuba dulu, okay? Yang kedua, kita di Public Gold dia ada banyak pilihan, boleh mula serendah RM100 atau ikut bajet. Boleh bayar EPP, boleh beli terus kalau seketul ni kalau kita ada bajet. Dibandingkan dengan kalau kita nak aset lain yang lebih besar kan. Kalau nak beli rumah, mulakan dengan emas, jadikan emas ni sebagai platform perantara kumpul untuk jadi deposit rumah. Okay. Lepas tu lagi kita je yang tahu berapa banyak simpanan kita. Bank tak boleh akses kepada kita punya simpanan. Kalau macam bank, berapa banyak kita dalam akaun tu, bank tahu. Maknanya kalau ditakdirkan muflis, habis semua. Rumah kita pun dia tahu, jumlah tunai kita pun dia tahu. Tak boleh nak lari. Macam kalau ni kita je yang tahu. Okey, yang berikutnya semua orang boleh simpan, tak kisah had umur, tak kisah apa status. Siapa kat Facebook ni bolehlah memunculkan diri. Okey, semua orang boleh. Tak kisah apa status, tak kisah usia. Ada je MyKid ataupun kalau warga asing yang tinggal di Malaysia, ada pasport pun boleh. Okey, bila cerita pasal warga asing ni, kita nak kongsi ya, Public Gold dah melebarkan sayapnya di Indonesia. Dah ada tambah banyak branch ataupun cabang di Indonesia. Dah ada website sendiri. So, kalau korang yang kerja kat sini ni mula menyimpan di sini menggunakan pasport, nanti bila balik kampung, balik Indonesia, boleh login website Indonesia, sambung simpanan di sana. Boleh tebus emas fizikal macam ni pun di mana-mana cabang di Indonesia. Dan bestnya kat Indonesia, emas dia sebab dia besar kan, sehingga 100 gram dia akan post. Sebab dia tahu Indonesia tu luas. Jadi kalau nak datang ke cabang, ke branch untuk nak ambil, dia agak susah. Jadi dia boleh post. Kalau di Malaysia, kita hadkan 5 dinar ataupun 21.25 gram sahaja ke bawah baru dia post. Kalau lebih besar, kita kena ambil di branch. Okay, itu kalau di Malaysia. Tapi di Indonesia 100 gram pun dia masih boleh post. Post berinsurans tau. Hilang dalam perjalanan tu, Public Gold akan ganti baru. Tiada soal jawab. Kalau memang dah keluar tapi tak sampai, bukti memang kita belum sampai, memang dia akan terus ganti. Dan yang terakhir, emas ni adalah tunai. Dia senang ditukarkan. Kita nak guna apa-apa, jual ataupun ar-rahnukan sahaja. Okay? Dan Public Gold membantu kita menyimpan emas dengan cara je lah. Dia sediakan akaun Gap yang percuma, boleh mula serendah RM100. Akaun ni online 24 jam boleh buat transaksi, tak perlu nak bertukar-tukar baju, nak pakai tudung, nak parking.
online saja. Nak arahnu online, nak beli online, nak jual online, nak tukar fizikal ni pun online. Okay, semua online. So dia memudahkan sebab kita boleh tukar fizikal, kita boleh request post ataupun pergi ambil di mana-mana branch. Malaysia ni, satu Malaysia kita ada 18 cawangan, kecuali di Perlis belum ada. Hampir ke semua negeri ada. So kita pilih je mana yang dekat untuk kita nak ambil kita punya emas fizikal. Kalau lebih berat daripada 5 dinar dan lebih berat daripada 21.25 gram. Okey, so kita rasa dah terlajak dah 8.40. Kita berhenti dulu. Terima kasih siapa yang join akak hari ni. Korang yang belum follow, klik nama akak tu, Rozita Haji Yaakob tu, follow akak. Boleh tengok video-video perkongsian ilmu emas akak. Boleh join live akak hari-hari. Apa nak tanya boleh je WhatsApp akak. Klik link dekat bio akak tu. Boleh WhatsApp. Terima kasih Hana join akak. Alhamdulillah dapat ilmu ya. Kalau ada apa-apa, Hana klik je link kat bio akak tu, nak tanya apa tanya. Akak jawab. InsyaAllah tak ada masalah ya. Ilmu percuma. Kita ada ilmu, kita nak kongsi. Kalau kita tak praktis ilmu kita tu nanti, entah ya betul ke tidak, update ke tidak pun kita tak tahu. At least kalau kita kongsi-kongsi, orang akan bagi feedback, so kita tahu. Okay. Klik link kat bio akak tu, boleh WhatsApp. Kalau nak cuba-cuba daftar sendiri, boleh daftar sendiri. Tapi kalau nak akak bantu, boleh WhatsApp kat Ita. Okay, anytime insyaAllah. Okay, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Di Facebook tadi akak nampak ada beberapa orang join live. Tapi siapa-siapa yang tengok nanti video rakaman akak dekat Facebook ni, nanti Kak Ita akan letak link akak di komen. Boleh hubungi akak, boleh tanya, boleh mulakan simpanan segera. Hari ni boleh mula dah. Hari ni harga emas okey, 273. Terima kasih Legacy Buana join akak pada TikTok. Klik link kat bio akak. Nak belajar daftar akaun percuma, boleh klik je link daftar akaun percuma tu. Akak bantu. Ataupun WhatsApp je Kak Ita bantu. Okey? Terima kasih. Join akak, semoga ada ilmu bermanfaat yang akak kongsikan hari ni. Boleh join akak, insyaAllah akak cuba istiqamah hari-hari kongsi ilmu setiap pagi sebelum akak pergi kerja. Okay, terima kasih sekali lagi tahu di Facebook, di TikTok. Korang memang awesome. Akak doakan semoga Allah murahkan rezeki, buka pintu rezeki, pintu rahmat, pintu kebaikan, segala-gala yang terbaik untuk korang hari ini. Allah mudahkan segala urusan seharian dalam apa juga bidang. Dan Allah lindungi korang dan kita semua ni daripada fitnah akhir zaman, daripada hasad dengki, daripada orang-orang yang berniat tidak bagus. Semoga Allah sentiasa melindungi kita. Okay? Hingga jumpa lagi besok insyaAllah. Akak minta maaf ya, di TikTok ada lagi 2 orang masih ada nampak nama tu, mata tu. Terima kasih tau. Terima kasih Hidan. Terus Kak Ita dah nak berhenti. Kita jumpa lagi besok. Amin. Terima kasih Hana. Terima kasih Syamil baru join. Jumpa lagi besok insyaAllah ya, dalam 7.30, 7.40 akak live. Okay. So sehingga kita jumpa balik lagi esok insyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih tidak terhingga. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kakak end dulu ya. Okay.